Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sambung lagi bacaan kitab Hayatus Sahabah yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala, yang beliau meninggal dunia pada tahun 1965 Masihi. Baik, kita baca tajuk, kita masih lagi sedang baca berkenaan dengan cerita mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Okey, pada minggu lepas kita dah baca sebahagian, tapi ini kita akan sambung lagi bacaan yang minggu lepas. Okey. Wa bihi akhraja Abu Nu'aim fil Hilyah an Sa'id bin Abi Hilal anna Abdullah bin Amr qala li Ka'b akhbirni an sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummati. Imam Abu Nu'aim rahimahullahu taala, beliau telah meriwayatkan kisah ini dengan sanadnya di dalam kitab Hilyatul Awliya daripada Sa'id bin Abi Hilal. Beliau menceritakan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata kepada Ka'ab al-Ahbar. Pada minggu lepas pun dah diterangkan, ni sebenarnya saya ulang semula kerana minggu lepas tu kita tak dapat nak habiskan riwayat tu kerana masa. Jadi saya ulang semula yang awal tu, nanti kita sambung. Jadi beliau bertanya kepada Ka'ab. Ka'ab ni ialah seorang alim daripada alim ahli kitab. Beliau ini digolongkan di kalangan tabi'i. Beliau masuk Islam zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kenapa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu tanya kepada Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu? Beliau berkata, akhbirni an sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummati. Ceritakan kepadaku berkenaan dengan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, maksudnya dalam kitab terdahulu. Qala, Ka'ab telah berkata, ajiduhum fi kitabillahi ta'ala, aku mendapati mereka itu disebutkan dalam kitab Allah Ta'ala. Kitab Allah yang dimaksudkan di sini ialah kitab Taurat. Kitab Allah yang dimaksudkan di sini ialah kitab Taurat. Okey, apa yang disebutkan dalam kitab Taurat? Inna Ahmada wa ummatahu hammaduna yahmaduna Allah ala kulli khairin wa syarrin. Sesungguhnya Ahmad dan umatnya, Ahmad ni makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang disebut dengan nama Muhammad dan juga disebut dengan nama Ahmad. Sesungguhnya Ahmad dan umatnya, mereka begitu banyak sekali memuji Allah Ta'ala. Mereka memuji Allah Ta'ala dalam setiap keadaan baik dan buruk. Okey, itu sebelum ni semua dah diterangkan. Minggu lepas dah diterangkan. Yukabbirunallaha ala kulli syaraf. Okey. Mereka bertakbir kepada Allah Ta'ala di setiap tempat tinggi. Maksud kalau mendaki tempat tinggi,
mereka akan ucap Allahu Akbar. Wa yusabbihuna Allah fi kulli manzil, dan mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala pada setiap tempat rendah atau pada tempat turun. Ini maknanya kalau mereka berada pada tempat rendah atau menurun, mereka akan baca Subhanallah. Ketika mendaki atau berada tempat tinggi, mereka baca Allahu Akbar. Ketika turun, mereka baca Subhanallah. Nida'uhum fi jawis sama, seruan azan mereka kedengaran di angkasa langit, maksudnya di angkasa, di kawasan angkasa. Maknanya azan mereka itu kedengaran jauh, tersebar di langit. Lahum dawiyun fi salatihim kadawiyin nahli ala sakhri. Gema suara mereka, gema suara mereka di dalam solat seperti bunyi gema lebah di atas batu. Maksudnya antara sifat umat Nabi SAW bila mereka solat, mereka baca Quran. Jadi bila mereka baca Quran, bunyi suara bacaan Quran mereka itu kalau daripada jauh, macam kita dengar bunyi orang mengaji kan, macam kita dah dengar orang mengaji, maka macam tu dalam kitab terdahulu disebutkan bila mereka dalam solat, mereka baca Quran, mengaji. Jadi kalau daripada jauh dengar dengungan ngaji itu atau bacaan Quran itu, seperti mana terdengarnya bunyi dengungan lebah yang berada jauh, yang berada atas batu. Maksudnya lebah lah, macam lebah datang buat sarang, kadang kita punya dengar bunyi macam itulah kita dengar bunyi orang bacaan Al-Quran. Jadi ini maksudnya disebutkan sifat umat Nabi SAW dalam kitab yang terdahulu. Mereka baca Quran dalam solat, mereka membaca Al-Quran dalam solat. Sebab itu kadang-kadang kan, maknanya kalau solat bila dibuka mic kan, orang baca Quran, itu juga satu syiar kepada kawasan Islam, ataupun menunjukkan kepada bahawa di situ adanya orang Islam yang mendengar Al-Quran, atau adanya orang yang mana membaca Al-Quran. Jadi kalaulah sebagai contohnya masjid buka bacaan Quran kan, ataupun masjid bila solat maka dibuka mic, maka suara tu dengarlah kat luar. Jadi kita janganlah marah kan, kita mana bacaan itu adalah bacaan Quran. Lainlah kalau bacaan tu pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, tu memanglah orang marah. Tapi kalau contoh kata pada ketika waktu solat khasnya ataupun dekat-dekat solat, maknanya bila kedengaran bacaan Quran, jadi kita sebagai orang Islam sukalah dengan Quran kan. Kadang-kadang orang Islam lagi tak suka berbanding orang bukan Islam. Kadang orang bukan Islam diam, tapi yang bising itu kadang orang Islam kan. Kadang-kadang bila dibuka bacaan Al-Quran, lainlah kalau bacaan Al-Quran itu sebagai contohnya dibuka pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, itu memang kalau marah logik lah. Tapi kalau sebagai contohnya 10 minit sebelum solat, kalau contoh kata dibuka Quran sebagai tanda ni dah dekat nak solat, maka kita sebagai orang Islam sukalah dengan Quran tu kan. Ni tempat ni kan, ini Al-Quran. Jadi orang Islam ni dia tidak rasa jemu dengan Quran. Dia tidak rasa jemu mendengar Al-Quran. Jadi kita kalau dengar Al-Quran maka kita suka kan. Jadi dalam kitab yang terdahulu juga disebutkan dengungan bacaan Quran dalam solat mereka itu kedengaran daripada jauh macam bunyi lebah. Macam bunyi lebah. Bunyi kan. Jadi ini maksudnya kalau sebagai contohnya, kalau contoh kita solat, macam contohnya khas ni macam bulan Ramadan kan, maka dibuka mic, orang baca Quran, imam baca Quran, dengar kat luar,
Jadi terdengar daripada jauh. Kan, oh ada imam tengah baca Quran, terdengar daripada jauh. Jadi itu, sifat itu disebutkan dalam kitab terdahulu lagi, bahawa umat Nabi Muhammad SAW, dengungan bacaan Quran mereka dalam solat, kedengaran macam bunyi dengungan lebah, macam kita dengar bunyi lebah. Jadi itu satu tanda kemuliaan umat Nabi SAW, disebutkan di dalam kitab yang terdahulu. Jadi satu perkara yang nak disentuh di sini, maka orang Islam jangan sekali-kali kita rasa tak suka dengan bacaan Quran. Kan, kalau kata buka bacaan Quran, kita suka dengan bacaan Al-Quran. Cuma kecuali lah kalau contoh kata dibuka waktu tidur, itu cerita lain. Ini dah dekat-dekat nak solat, dekat-dekat nak azan, kan, memang sejak lagi pun kita kena bangun. Jadi kalau kata dibuka, maka apa salahnya bacaan itu dibuka, kan? Okey. Yasufuna fi salati kasufu fil malaikah. Kan, yasufuna fi, saya sebut tadi secara khusus, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Saya sebutkan perkara ini secara khusus. Kadang-kadang ada, kadang-kadang bukan semualah, kadang-kadang ada. Kadang-kadang sebagai contohnya macam time solat, kita buka mic kat luar, tak suka, marah. Kita apa buka mic kat luar? Kan, korang nak baca solat, bacalah Al-Quran dalam masjid. Kan, kadang bila time solat, kita buka mic kat luar. Atau hari Jumaat, buka mic kat luar. Kadang ada orang tak suka. Yang tak suka tu bukan Islam. Yang tak suka tu orang Islam. Dan dia marah, kenapa buka mic kat luar? Dia kata, korang nak solat-solat kat dalam masjid. Sedangkan dalam kitab terdahulu juga sebutkan bahawa umat Nabi Muhammad SAW, bacaan Quran mereka dengar-dengung daripada jauh, bunyi dengar. Itu kalau daripada jauh lah. Kalau daripada dekat kita dengar lah bunyi butir dia, sampai banyak kedengaran macam bunyi lebah. Jadi satu iktibar kita dapat ambil, maknanya satu kemuliaan dan keagungan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, bila kalau kita pergi mana-mana, pergi satu tempat, ada dengar bunyi bacaan Quran, kan, macam dengar kadang dekat nak solat bunyi Quran, maknanya itu tanda syiar Islam. Kan, lepas tu apa? Waktu masuk azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Lepas tu nampak pula orang datang pergi masjid, orang pakai kopiah apa semua, orang datang masjid. Itu tanda syiar Islam dekat tempat tersebut. Dan itu antara perkara yang menarik rahmat Allah. Itu antara perkara yang menarik rahmat Allah. Di antara perkara yang menarik rahmat Allah tu azan. Orang pergi ulang-alik masjid. Ulang-alik masjid ni pun antara perkara yang tarik rahmat Allah Ta'ala. Itu perkara yang disukai oleh Allah, dan dihadiri oleh para malaikat. Okey. Wa yasufuna fil qitali, tadi tu, yasufuna fis salati kasufu fil malaikah. Mereka menyusun saf dalam solat. Mereka menyusun saf dalam solat seperti mana saf-saf para malaikat. Sebab apa? Dalam riwayat juga disebutkan bahawa para malaikat juga melakukan ibadat dan mereka juga ada saf dalam solat. Para malaikat juga melakukan solat, tapi bukan semualah, sebahagian malaikat. Jadi bila mereka solat, mereka buat saf. Maka saf umat Nabi Muhammad SAW dalam solat sama macam saf para malaikat. Kan, kita satu lagi juga kita doa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala cepat-cepat angkat wabak ni, supaya nanti kita dapat solat macam biasa balik. Setakat ni kita ikut SOP. Tapi dalam hati kita sepatutnya kena rindu dan kena risau dan kena rasa macam, apa orang kata, kita kata macam perasaan, rasa orang kata tak senang kalau kita terus solat macam ni. Yelah, asal kita dulu kan solat rapat, tetapi kerana halangan ini, uzur ini, untuk sementara waktu kita solat jarang-jarang. Kita solat dengan penjarakan. Tapi kita doa kepada Allah supaya hilangkan cepat wabak ni, supaya kita boleh solat balik rapat-rapat macam biasa. Kan, itu akan mendatangkan kasih sayang. Dalam hadis tadi disebutkan, ini bukan saya yang bagi tahu, bahkan Nabi bagi tahu, bila saf itu dirapatkan dan disamakan, diluruskan, Allah akan satukan hati kamu. Tapi kalau saf tak sama, tak lurus, Allah akan pecah belah ke hati kamu. Kan dalam hadis kan, Nabi sebutkan
Dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata luruskan saf kamu. Mana samakan saf, luruskan. Kalau tak kalau tak hati kamu akan pecah belah. Jadi kita nampak macam benda kecil, tapi sebenarnya dia besar. Jadi bila kita lurus saf, Allah akan satukan hati kita. Tapi ni sementara waktu ada uzur. Kita jarang kan. Tapi kita harap supaya Allah cepat-cepat hilangkan. Nanti bila hilang, kita semayang rapat-rapat balik. Bila setelah dibenarkan, kita semayang rapat-rapat balik. Dan juga semoga Allah satukan hati kita. Dengan luruskan saf, rapatkan saf. Sebab itu juga tanggungjawab imam untuk bagi tahu kan, lurus dengan saf. Kalau kata tak ada ni, kita suruh rapatkan solat. Tapi kalau ada sekarang ni, sementara waktu kita jarangkan saf. Okay, sambung. Wa yasufuna fil qitali kasufufi fis salat. Dan mereka membuat saf di dalam peperangan seperti mana saf mereka dalam solat. Ini maksudnya dalam jihad. Zaman dahulu bila orang perang, mereka buat saf. Mereka buat barisan-barisan. Jadi Allah umpamakan barisan mereka itu macam barisan dalam solat. Macam barisan dalam solat. Maknanya zaman dulu kan orang buat saf, maksudnya orang buat barisan dalam perang sama macam barisan dalam solat. Okey. Zaman dulu sahabat, bila mereka berperang, bila mereka berjihad, mereka akan buat barisan-barisan saf. Sekarang pun sebenarnya orang buat macam kawat tu kan. Kawat tu dia ada dia punya barisan dia. Tapi tak adalah macam dulu, macam para sahabat radhiyallahu anhum dulu. Dan zaman dulu mereka ada bahagikan, bila dalam peperangan, mereka ada bahagikan kepada apa panggilan, dalam satu ketumbukan tentera, biasanya zaman dulu mereka akan bahagikan pada 5. Kita kata 5 posisi. 5 posisi yang dipecahkan dalam satu ketumbukan tentera. Sebagai contohlah, katalah pasukan tentera tu, sebagai contohnya, katalah contohnya ada 500 orang. Zaman dulu dia akan bahagikan 5. Ni contoh je. Mereka akan bahagikan 5. 100 orang duduk kat posisi depan. Dalam bahasa Arab dipanggil muqaddamah. 100 orang lagi duduk kat posisi kanan. Ini dipanggil dalam bahasa Arab maimanah. 100 orang lagi duduk kat posisi kiri. Dalam bahasa Arab dipanggil maisarah. 100 orang lagi posisi belakang, dipanggil muakharah. 100 lagi tengah, maka ini dipanggil saf. Ada 5 posisi. Depan, belakang, kiri, kanan, satu tengah. Jadi dulu dibahagikan 5 dan setiap tu dia buat saf, barisan. Saf tu diumpamakan dalam hadis macam saf dalam solat. Okey, sambung. Idza ghazau fi sabilillah kanatil malaikatu baina aydihim wa min khalfihim birimahin syidad. Apabila umat Muhammad SAW mereka berperang di jalan Allah Ta'ala, maka para malaikat berada di hadapan dan di belakang mereka dengan memegang tombak-tombak yang kuat, tombak-tombak yang utuh. Ni maksudnya Allah bagi tahu bila mereka berperang, Allah hantar para malaikat berperang bersama dengan mereka bawa senjata. Idza hadaru saffa fi sabilillah kana Allahu alaihim mudhillan wa asyara bi yadi kama tudhillun nusuru ala wukuriha. Apabila mereka menghadiri saf di jalan Allah Ta'ala, maksudnya apabila umat Muhammad SAW mereka menghadiri barisan di dalam peperangan di jalan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menaungi mereka. Allah Ta'ala menaungi mereka. Mana Allah Ta'ala menaungi mereka dengan, maksudnya Allah bagi mereka dengan naungan rahmat, seperti mana burung kering menaungi sarangnya. Ini macam burung bila dia buat sarang, maka dia jaga di atas, dia pusing, dia kawal dia punya sarang dia. Maka Allah Ta'ala bila umat Muhammad SAW berperang di jalan Allah Ta'ala, Allah menaungi mereka dan Allah mengawasi mereka, Allah bantu mereka macam burung kering atau burung gelang yang dia menjaga sarangnya. La yata'akharuna zahfan abada.
umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berundur lari daripada medan perang selama-lamanya. Ini sebenarnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala, apa yang disebutkan dalam kitab ini yang saya baca tadi itu ialah sebenarnya nak bagi tahu berkenaan dengan sifat para sahabat. Dalam Quran Allah sebut dalam kitab yang terdahulu Allah cerita berkenaan dengan Nabi SAW, dan juga Allah cerita berkenaan dengan para sahabat. Yang tadi bagi tahu tu tentang para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum bila dalam peperangan, mereka tak pernah lari tinggalkan medan perang. Baik. Wa akhrajahu aidan bi isnadin akhara an Ka'b bin Nahwi. Wa fihi wa ummatul hammaduna yahmaduna Allah ala kulli halin wa yukabbirunahu ala kulli syaraf. Dalam riwayat lain, maksudnya dengan sanad yang lain daripada Ka'ab al-Ahbar juga ada disebutkan, ini pun riwayat Abu Nuaim juga, tapi riwayat yang lain dan sanad yang lain ada sedikit tambahan. Wa ummatul hammaduna yahmaduna Allah ala kulli hal. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka begitu banyak sekali puji Allah Taala. Mereka puji Allah Taala pada setiap keadaan. Wa yukabbirunahu ala kulli syaraf, dan mereka bertakbir kepada Allah Taala di tempat tinggi, di setiap tempat tinggi. Ru'atus syamsi, mereka sentiasa memerhatikan matahari. Mereka sentiasa memerhatikan matahari. Sebab orang zaman dulu, bila mereka solat, mereka memerhatikan matahari. Mereka perhatikan bayang-bayang matahari. Ini orang zaman dulu bila mereka solat, mereka perhatikan bayang-bayang matahari. Sekarang ni kita semua tengok jam. Sekarang ni kita solat semua tengok jam. Kita dah tak perhati dah matahari. Dan zaman sekarang ni nak cari orang yang pakar falak pun payah. Kan ada ustaz juga yang mengajar falak. Falak ni maknanya berkenaan dengan ilmu bintang ni kan. Matahari, bintang. Tapi antara ilmu yang juga disunatkan belajar ialah ilmu falak. Sekarang ni orang yang mahir ilmu falak makin kurang lah. Satu mungkin kerana kita pun banyak bergantung kepada jam, dan dua kemudian benda tu dah teknologi makin maju. Tapi zaman dulu maknanya ramai para ulama yang mereka mahir falak. Sekarang zaman dulu mungkin tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, antara ulama yang pakar falak ialah kebanyakan ulama pondok. Mereka pakar falak. Jadi orang perhatikan matahari. Sekarang kalau tanya orang, sekarang kalau kita tanya mana orang, subuh masuk bila? Dia kata pukul 6. Kan? Zuhur 1.20 kata. Lebih kurang lah kan? 1.20 maksudnya dia bagi tahu waktu. Dia bagi tahu waktu. Asar 4.26, 27 kan? 4.29 berapa dah? 4.30. Maghrib 7.20. Isyak 8.30. Itu orang sekarang lah beritahu. Tapi kalau sebenarnya kita juga satu sudut juga perlu tahu juga bila masuknya waktu. Sebagai contohnya subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, bila? Sebagai contohnya subuh masuk bila? Subuh masuk bila terbitnya fajar shadiq. Fajar ada dua. Satu dipanggil fajar kadhib, satu lagi fajar shadiq. Fajar kadhib, satu lagi dipanggil fajar shadiq. Dia bila malam, nanti bila dekat-dekat pagi tu akan ada satu cahaya. Dia tapi tak semua tempat nampak. Dia akan nampakkan tempat yang mana agak cerah. Tempat-tempat yang agak cerah. Pada hari yang tak mendung, tempat cerah, dia akan nampak ada cahaya yang dia mula-mula dia akan keluar menegak. Itu dipanggil fajar kadhib. Itu belum subuh lagi. Sekejap lagi, tak lama lepas tu, dia akan keluar satu lagi cahaya, dia melintas sekejap je. Ni susah nampak tapi kena perhati betul. Dia akan satu cahaya, dia biasa dekat kaki langit, dia akan keluar melintang. Cahaya melintang keluar, tapi dia seimbas je. Ini dipanggil apa? Fajar shadiq. Fajar shadiq ni maknanya satu cahaya melintas
di kaki langit, dia keluar melintang. Mula-mula dia akan keluar menegak. Yang menegak tu dipanggil fajar kadhib. Dia menegak, tapi bila melintang, maka itu dipanggil fajar apa? Shadiq. Fajar shadiq lah bermakna subuh masuk. Subuh masuk. Fajar shadiq panggil. Bila subuh masuk, yang sekarang ni berapa? Pukul 5.59 ke pukul 6? Katalah pukul 6. Itu fajar shadiq tu masuk pukul 6. Kan? Itu subuh. Sampai bila habis subuh? Bila terbitnya matahari. Terbit matahari itu kita panggil syuruk. Subuh habis. Bila matahari ni keluar. Tapi sebelum matahari terbit, dia akan terang dulu. Terang tu subuh lagi tak? Subuh lagi. Katalah pukul 6.45. Tu subuh lagi tu. Masih lagi subuh. Kalau orang semayang waktu tu sah lagi. Bukan sah maksudnya. Bahkan semayang tu memang dalam waktu lagi. Dia mula terang. Tapi matahari tak keluar lagi. Matahari pun keluar. Matahari terbit dia di kaki langit. Biasa dia tengok dekat laut ke ataupun dekat kaki langit. Maka itu habisnya masuk waktu maksudnya waktu subuh habis. Dipanggil syuruk. Lepas tu zuhur pula. Zuhur bila masuk? Kita kata pukul 1.20. Sebagai contohlah 1.20. Tapi kalau matahari zuhur masuk bila? Dia bila matahari mula naik, pukul 8, 9 makin naik lagi, 10 makin terang, 11 ni, 12 terik. Matahari tu dia akan naik, kemudian dia akan berada tengah langit. Tengah langit tu matahari dipanggil istiwa. Istiwa ni makna matahari berada di tengah langit. Lepas tu matahari dah daripada timur dia naik sampai tengah. Lepas tu dia akan pergi mula menuju ke arah barat. Itu dipanggil matahari dah mula tergelincir. Tergelincir itu makna dah beralih pergi ke arah barat. Masuk dah pergi zon ke arah barat. Itu matahari dipanggil tergelincir. Dalam bahasa Arab panggil zawal. Maka masuklah waktu apa? Masuklah waktu zuhur. Sebab tu waktu matahari itu, yang mana matahari bila berada di tengah langit sampai nak tergelincir, masa tu betul-betul sekejap. 1 minit lebih dia lebih kurang. Waktu tu yang waktu tak boleh solat. Tapi bukan semua jenis solat. Waktu solat yang tertentu saja. Maka bila tergelincir matahari, maka masuklah waktu apa? Waktu zuhur. Sampai bila? Matahari akan mula terus lagi menuju ke arah barat, terus. Matahari menuju ke arah barat. Sampailah kita ambil bayang-bayang. Kita ambil benda. Kayu kita cucukkan. Kayu. Dan kemudian bayang-bayang benda itu jadi sama. Ditambah sikit dengan bayang-bayang tadi masa matahari tengah langit tu. Bila matahari tengah langit, bayang-bayang ada sikit. Kan kalau kita tengok matahari bila tengah langit, dia ada sikit bayang, tak banyaklah, sikit. Tapi lepas tu bayang-bayang tu akan makin panjang. Bila bayang-bayang dah jadi sekali ganda, makna sama dengan bayang-bayang tu, tambah sikit dengan bayang yang tadi matahari tengah-tengah langit tu, sedikit tambah, maka asar pun masuk. Zuhur dah habis, asar masuk. Dipanggil zillul misal. Matahari dah sekali ganda bayang-bayang tu. Maka habislah. Zuhur dah habis, masuk apa? Asar. Zuhur dah habis, masuk asar. Lepas tu asar pula. Asar akan berterusan daripada tadi waktu tu, berterusan sampailah matahari terbenam. Ghurubus syams dipanggil. Terbenam di matahari, maka itu dipanggil apa? Maghrib. Sebab tu panggil maghrib. Maghrib tu ada terbenam. Bila terbenam di matahari, maka dipanggil waktu maghrib. Tapi masa sebelum maghrib, kita akan nampak mega. Mega apa dulu tuan-tuan? Mega ada 3 mega. Mega ni ada 3. Satu, mula-mula mega kuning. Lepas tu mega merah. Lepas tu mega putih. Sebelum maghrib, dekat-dekat nak maghrib, kita nampak, sebelum matahari terbenam, kita nampak ni, langit ni kuning.
Itu dipanggil mega kuning, menandakan dah dekat maghrib. Lepas tu matahari pun terbenam. Bila matahari dah terbenam, kita akan nampak langit ni merah. Itu nama dia mega merah. Mega merah ni dah maghrib tak? Bila mega kuning belum maghrib, tapi dah dekat. Tapi bila mega merah, maka dah maghrib. Maghrib dah masuk. Maghrib pun dah masuk. Sampai berapa lama tu? Lepas habis maghrib masuk, bermulalah mega merah. Mega tu merah dulu. Merah. Selepas dah mega merah, tapi tak semua tempat nampak. Dia ada tempat-tempat yang kadang langit cerah. Lepas tu akan ada mega, sekejap mega putih. Selepas mega merah, akan datang mega putih. Mega putih ni lebih kurang dalam 10 minit dia lebih kurang. Bahkan sekejap je. Bila mega merah dah hilang, datang mega putih pun hilang, maka masuklah isyak. Isyak pun masuk. Jadi sebenarnya jarak tu tak lama. Mungkin dalam 50 minit je. Sebab tu antara maghrib isyak ni sekejap. Sebab tu sembahyang maghrib pun maknanya kalau boleh kita mampu, maksudnya ialah jangan lambat-lambatlah sembahyang maghrib tu. Kan? Jangan terlalu lambat saat kita solat maghrib. Kan, walaupun memang waktu sampai isyak, tapi sebenarnya kalau boleh jangan lambat sangatlah kalau kita solat maghrib. Okey, jadi habis. Bila habis yang mega putih, maka masuklah isyak. Isyak masuk. Bila isyak masuk, isyak berterusan. Isyak ni waktu dia berterusan sampailah kepada terbit balik fajar sadiq. Bila fajar sadiq, mana subuh baiklah. Kan, subuh balik. Jadi saya beritahu sikit berkenaan dengan umat Nabi Muhammad SAW, mereka mengambil berat berkenaan dengan apa? Pergerakan matahari. Pergerakan matahari. Okey, satu saya nak sentuh. Di antara dulu ulama besar falak. Antara dulu ulama besar falak tanah Melayu ialah namanya Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim ni ulama besar falak tanah Melayu. Siapa Syekh Abdullah Fahim ni? Siapa tuan-tuan? Adakah yang tahu? Syekh Abdullah Fahim Tun Badawi punya. Abdullah Badawi, Tun Abdullah Badawi, bekas PM, kan? Mantan PM kita. PM yang ke-5 PM ke-5. Jadi datuk beliau Syekh Abdullah Fahim. Kan? Tun Abdullah bin Ahmad Badawi bin Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim ni ialah ulama besar falak. Jadi bila dulu Malaysia nak buat tarikh kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman jumpa dengan Syekh Abdullah Fahim. Bila nak dicadangkan tarikh buat tarikh merdeka, Syekh Abdullah Fahim yang bagi besok. Syekh Abdullah Fahim yang bagi tarikh, kalau nak pilih tarikh merdeka, ialah pilih 31 Ogos tahun 1957. Tapi tuan dia pilih 1957, 31 Ogos. Yang bagi cadangan itu ulama. Tarikh merdeka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, untuk kita tahu, yang bagi cadangan itu 31 Ogos itu ialah ulama besar tanah Melayu, iaitu datuk kepada Tun Badawi, Tun Abdullah Badawi, iaitu namanya Syekh Abdullah Fahim. 1960 meninggal dunia. 1960 meninggal dunia. Dia bagi tarikh. Apa rahsia dia? Masa tak cukup. Masa tak cukup. Sebenarnya ada rahsia. Kenapa? Sebab beliau ni ulama besar falak. Beliau ulama besar falak. Jadi tarikh 31 Ogos tu ada rahsianya. Kerana itu beliau pilih supaya dibuat tarikh 31 Ogos tu dibuat merdeka. Contoh carilah. Kan orang sekarang ni semua main internet. Boleh cari, ada jumpa. Cuma jangan cari dalam tempat yang mengarut lah. Cari. Kenapa dipilih tarikh merdeka 31 Ogos oleh Syekh Abdullah Fahim? Apa tarikh tu? Apa? Ni bukan tarikh tu tarikh keramat, tapi ada sebab. Tarikh itu ada kaitan dengan falak. Dengan falak. Sebab itu Syekh Abdullah Fahim tetapkan pilih berapa? 31 Ogos merdeka. Jadi tarikh itu bukan tarikh yang dipilih saja-saja atau kebetulan, tak, kerana ada kaitan dengan falak. Tapi nak cerita, tengoklah mungkin minggu depan. Ni tak cukup, ni pun dah masuk waktu isyak. Saya nak habiskan sikit je. Saya nak habiskan sikit ni saja. Lepas tu kita habis, kita tutup majlis. Kemudian disebut lagi, mereka yusalluna salawatil khamsa li waqtihinna walau ala kunasah. Okay, umat Nabi SAW, mereka itu akan solat 5 waktu pada waktunya, walaupun mereka berada pada tempat yang kotor sekalipun. Maksudnya tempat kotor ni bukanlah solat tempat najis, bukan. Tapi nak beritahu, kalau mana dia datang solat, mereka akan jaga solat di mana saja.
memang asal solat di masjid, tapi kalau katalah solat itu mereka mungkin tempat itu kat padang pasir ke kat mana ke, mereka akan tetap solat. Ya'taziruna ala awsatihim. Mereka pakai kain di pinggang-pinggang mereka. Ini makna para sahabat. Para sahabat dulu mereka pakai kain. Sifat para sahabat kan mereka pakai kain. Zaman dulu orang pakai kain. Seluar ni agak kemudian. Walaupun zaman dulu pun ada pakai seluar tapi tak banyak. Zaman dulu kebanyakan orang pakai kain. Jadi disebutkan bahawa para sahabat dulu pakai kain di pinggang mereka. Wa yuwaddi'una atrafahum, dan mereka berwuduk di anggota badan mereka. Mana mereka membasuh air di anggota badan mereka wuduk. Ini riwayat, ini berkenaan dengan sifat para sahabat. Minggu depan insya-Allah kita akan cerita berkenaan dengan hadis yang menceritakan berkenaan dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga nanti saya minta kalau ada di kalangan tuan-tuan ingatkan saya, siapa ingatkan saya, kenapa Syekh Abdullah Fahim pilih Tarikh Merdeka 31 Ogos. Sepatutnya beritahu malam ni tak sempat. Ada sebab ke? Okey, baik, wallah alam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.